Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton yang setia mengikuti rancangan kita pada hari ini. Hari ini merupakan rancangan yang khas, iaitu Malaysia Madani. Saya selaku hos anda, Nur Amanina Batrisha binti Hamid, boleh panggil sebagai Nina. Jadi saya ingin tajuk tema kita pada hari ini ialah Bahasa Melayu di Julang, Negaraku Terbilang. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ni merupakan bahasa utama yang digunakan di negara kita yang tercinta, iaitu Malaysia. Jadi saya terdapat dua orang tetamu jemputan yang sangat istimewa, iaitu pertama sekali di sebelah kanan saya merupakan Profesor Dr. Aisyah binti Muhammad Asnizam. Beliau merupakan seorang pakar dalam bidang bahasa dan juga linguistik. Maafkan saya. Jadi terima kasih doktor sudi hadir kita pada majlis kita pada hari ini. Terima kasih si Manina sebagai hos kita pada hari ini. Saya ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang diri saya sebagai profesor. Saya telah membuat penyelidikan berkaitan dengan variasi bahasa dan juga perhubungan antara bahasa, dan juga menjadi pakar rujuk kepada masyarakat dan komuniti berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul. Itu sahaja. Terima kasih Profesor Dr. Aisyah. Jadi sebelah kiri saya pula terdapat seorang cikgu yang berpengalaman selama 10 tahun di peringkat sekolah. Jadi terima kasih Cikgu Syazliana ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Liana kerana sudi hadir meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya dalam rancangan ini. Saya harap dengan kehadiran saya ni dapat memberi sedikit sebanyak manfaat lah tentang cara bagaimana kita nak mempromosikan bahasa Melayu ni dalam kalangan generasi muda. Okey, kita akan memulakan perbincangan kita sebentar lagi. Okey, baiklah. Untuk kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, inginkan saya membuat pengenalan terlebih dahulu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan di negara kita, iaitu Malaysia. Jadi, penggunaan bahasa ini digunakan selebih ramai 200 juta orang. Bahasa Melayu juga mempunyai pelbagai jenis dialek-dialek yang berbeza, seperti yang termasuk Terengganu, Kelantan, Johor, Sabah dan Sarawak di Malaysia. Jadi, bahasa Melayu kini juga dikenali sebagai bahasa Malaysia selepas merdeka. Ini dapat menekankan fungsi bahasa Melayu sebagai satu alat yang digunakan untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai ramai rakyat yang berbilang kaum. Jadi,
Profesor, saya ingin menanyakan beberapa soalan, iaitu bolehkah Profesor menerangkan bagaimana bahasa Melayu boleh dijulang, dan apakah kepentingan bahasa Melayu dalam kepentingan untuk menyatu padukan rakyat, terutamanya dalam konteks pendidikan? Baiklah, soalan yang bagus, Cik Nina. Saya ingin ulas bagaimana bahasa Melayu di negara kita dapat berkembang. Bermula, yang pertama sekali, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada zaman kerajaan dahulu seperti Sriwijaya. Walaupun bahasa Melayu, walaupun pada zaman itu, bahasa Melayu tetap digunakan secara meluas. Seterusnya, apakah pula perkembangan bahasa Melayu pada era penjajahan British? Walaupun negara kita dijajah oleh British, akan tetapi sebenarnya bahasa Melayu tetap berkembang dengan baik oleh masyarakat tempatan, disebabkan oleh penggunaan bahasa Melayu yang tetap diterapkan oleh masyarakat pada ketika itu. Walaupun kita dapat katakan pada ketika zaman penjajahan British di negara kita, bahasa Inggeris digunakan dalam pentadbiran dan juga pendidikan. Tetapi bahasa Melayu tetap diutamakan oleh masyarakat tempatan dalam perbualan harian sebagai simbolik identiti mereka. Seterusnya, kita beralih pula kepada selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bahasa Melayu terus berkembang dengan baik. Kita boleh kata yang bahasa Melayu selepas kemerdekaan digunakan sebagai bahasa kebangsaan setelah diiktiraf oleh Perlembagaan Malaysia. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 mengesahkan peranannya sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, pendidikan dan komunikasi di sektor awam. Maka perubahan ini sebenarnya dapat memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu di negara kita. Kita beralih seterusnya pada era bagaimana bahasa Melayu dapat dikembangkan lagi. Apakah cara lain yang kita boleh tunjuk yang bagaimana bahasa Melayu ini dikembangkan dengan baik? Melalui pendidikan. Dalam pendidikan negara kita, kita menerapkan, kita mewajibkan mata pelajaran bahasa Melayu di setiap sekolah. Maka daripada pendekatan ini sebenarnya dapat menjadikan kanak-kanak lebih terdedah dengan bahasa Melayu. Walaupun kita boleh katakan masih terdapat sekolah Cina dan Tamil di negara kita, tetapi bahasa Melayu tetap digunakan digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Oleh hal yang demikian, kita dapat lihat dengan jelas bahawa bahasa Melayu terus berkembang dengan maju dan akan lebih dikenal dan akan lebih terkenal di seluruh negara. Okey, baiklah, soalan yang kedua yang saya oleh Cik Nina tadi berkaitan dengan apakah kepentingan yang kita dapat daripada pengembangan bahasa Melayu ini dalam menyatukan masyarakat di Malaysia. Yang pertama, simbol identiti nasional. Bahasa Melayu menjadi simbol identiti nasional kerana penggunaannya yang meluas dalam melambangkan kesatuan rakyat berbilang kaum. Bukan itu sahaja, bahasa Melayu juga digunakan dalam pentadbiran dan undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu, apabila bahasa Melayu digunakan dalam sistem pentadbiran dan undang-undang, sebenarnya perkara ini dapat memudahkan rakyat yang mempunyai latar belakang yang berbeza untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kerajaan dalam sesuatu urusan yang mereka perlu uruskan, dalam satu urusan yang perlu mereka selesaikan. Bukan itu sahaja. Seperti yang kita ketahui bahawa Malaysia merupakan mempunyai rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu,
Cina, India, suku di Sabah dan juga di Sarawak. Jadi, apa peranan bahasa Melayu? Bahasa Melayu menjadi alat penghubung antara kaum yang berbeza, antara suku dan juga bangsa yang berbeza. Dalam kata lain, sebenarnya ini dapat merapatkan hubungan dan juga mewujudkan keharmonian antara rakyat yang mempunyai latar belakang yang berbeza, mempunyai gaya hidup yang berbeza dan juga penggunaan dialek yang berbeza. Yang terakhir, kita tidak dapat menafikan bahawa bahasa Melayu menjadi perkara yang penting bagi memelihara warisan budaya. Bahasa Melayu bukan sahaja sebagai alat komunikasi tetapi sangat penting dalam mengukuhkan budaya, adat dan tradisi kita di Malaysia. Dengan memartabatkan bahasa Melayu, warisan budaya negara kita dapat dipelihara dan dihormati. Boleh kita bagi contoh seperti sajak, gurindam, syair, nazam, pidato. Semua itu kita masih menggunakan bahasa Melayu yang betul. Seterusnya seperti tradisi-tradisi lain yang kita boleh katakan seperti nazam dan itu sahaja ulasan yang saya boleh berikan berkenaan tentang perkembangan bahasa Melayu dan juga kepentingannya dalam memupuk kesatuan rakyat di Malaysia. Terima kasih Profesor atas penerangan yang begitu jelas sekali ya. Saya memang benar. Saya rasa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang sangat panjang sebagai bahasa yang penyatuan seperti mana yang Profesor katakan tadi. Namun seperti yang disebutkan oleh Profesor tadi, cabaran dari segi globalisasi dan media sosial semakin menguji keutuhan bahasa kita pada masa kini. Saya juga berpendapat bahawa fenomena bahasa rojak dan code switching dalam kalangan generasi muda perlu kita diberi perhatian. Ini kerana dalam memastikan identiti budaya kita dan keutuhan bahasa kita terus dipelihara. Namun, saya ingin bertanya kepada Cikgu Liana. Sebagai seorang cikgu, boleh cikgu ceritakan bagaimana cikgu mempromosikan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar? Lebih-lebih lagi generasi muda yang sekarang lebih terdedah kepada bahasa Inggeris dan teknologi. Ya, saya setuju bahawa generasi muda pada masa kini sering terdedah dengan pengaruh media sosial dan juga bahasa asing. Namun ada banyak cara yang kita boleh lakukan untuk menjadikan bahasa Melayu ini lebih relevan dan menarik dalam kalangan pelajar. Jadi salah satu inisiatif yang saya lakukan sebagai seorang guru adalah melalui Kelab Bahasa dan Sastera Melayu. Melalui kelab ini, saya telah menganjurkan, bukan saya saja tetapi kami sebagai guru-guru bahasa Melayu, kami telah menganjurkan pelbagai aktiviti yang menarik untuk menarik minat mereka lah. Contohnya kita boleh kata aktiviti seperti penulisan cerpen, pantun, puisi dan juga syair. Kalau nak kata pasal pertandingan-pertandingan, kami juga ada menganjurkan pertandingan seperti deklamasi sajak, forum sastera dan juga pementasan teater dalam bahasa Melayu. Melalui aktiviti-aktiviti ini, pelajar bukan sahaja terdedah dengan keindahan bahasa Melayu tetapi juga kita dapat lihat bagaimana perkembangan mereka dalam kemahiran kreativiti mereka. Apa yang kami sebagai guru-guru bahasa Melayu ini, selepas kami apa yang kami dapat perhatikan ialah pelajar mula menunjukkan minat yang lebih mendalam tentang bahasa Melayu ini apabila mereka dapat merasai sendiri tentang kekayaan sastera kita.
Wah, sangat menarik ya cara cikgu mempromosikan bahasa Melayu di sekolah. Pendekatan yang diambil melalui Kelab Bahasa dan Sastra Melayu di sekolah adalah salah satu inisiatif yang sangat baik bagi saya. Aktiviti seperti penulisan cerpen, puisi dan pementasan teater bukan sahaja mampu memkukuhkan minat pelajar terhadap bahasa, malah ia juga membolehkan mereka menghargai keindahan dan serta warisan budaya kita. Saya percaya bahawa pengalaman praktikal ini pelajar dapat lebih memahami nilai dan kepentingan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Jadi apa inisiatif seperti ini pastinya dapat menjadikan bahasa kebahasaan kita menjadi lebih relevan dan dekat di hati generasi muda. Selain itu, saya juga terdengar, saya difahamkan bahawa Cikgu Liana terlibat dalam menganjurkan pertandingan pidato dan debat bahasa Melayu di sekolah. Bolehkah cikgu cerita sedikit tentang anjuran itu? Tentang anjuran pertandingan pidato dan debat di peringkat sekolah saya ini ialah saya rasa pertandingan pidato dan berdebat ini memberi kesan yang sangat baik lah, di mana kami dapat melihat pelajar lebih yakin dalam menggunakan bahasa Melayu secara fasih. Pertandingan ini diadakan secara berkala dan melibatkan pelajar dari pelbagai jenis sekolah untuk supaya kita dapat menggalakkan penglibatan yang lebih besar. Jadi berkenaan topik-topik yang sering kali dikaitkan adalah tentang media sosial, pendidikan dan juga cabaran belia pada hari ini. Ini membantu para pelajar dalam berfikir secara kritis dan juga mereka dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dalam menyampaikan idea-idea. Jadi apa yang saya boleh katakan, ini adalah salah satu cara yang baiklah untuk menjamin masa depan mereka sebagai bakal pemimpin untuk untuk menerapkan bahasa Melayu yang berkesan supaya mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan generasi akan datang. Saya sangat setuju bahawa pertandingan pidato dan debat memainkan peranan penting dalam memupuk keyakinan pelajar untuk menggunakan bahasa Melayu secara fasih. Lebih-lebih lagi dengan menggunakan topik-topik yang relevan seperti isu semasa dan cabaran belia. Aktiviti seperti ini bukan sahaja dapat membantu pelajar macam yang cikgu katakan tadi berfikir secara kritis, tetapi juga melatih mereka untuk mengutarakan pendapat mereka dengan yakin dan berstruktur. Okey, kita berehat sebentar ya. Sebentar lagi kita akan meneruskan dengan segmen yang kedua. Jadi, kembali kita kepada segmen yang kedua, iaitu seperti yang kita tahu, setiap inisiatif yang kita lakukan mesti ada cabaran dia. Jadi, saya ingin bertanyakan kepada Profesor sendiri, apa pendapat Profesor, macam mana Profesor nampak golongan muda pada zaman kini dari segi penggunaan bahasa Melayu lah kita katakan kan. Apakah yang semakin dipengaruhi oleh media sosial? Bagi pendapat saya, dari sudut pandangan saya, boleh dikatakan golongan muda pada masa kini sebenarnya memandang enteng tentang penggunaan bahasa Melayu. Kita dapat buktikan dengan penggunaan bahasa Melayu yang lebih santai dan bercampur dengan bahasa asing. Kita boleh iaitu penggunaan bahasa Selangor. Dan juga percampuran antara bahasa Melayu dan bahasa asing. Anak muda kini cenderung menggunakan bahasa ini dengan lebih santai dan mereka beranggapan bahawa mematuhi peraturan tata bahasa adalah perkara yang tidak penting. Contohnya,
Remaja kini sering mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris yang dikenali sebagai bahasa rojak dalam platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp dan juga TikTok. Perkara ini sebenarnya menjadikan bahasa Melayu lebih mudah dan cepat untuk dilupakan oleh masyarakat kita. Antara perkara lain ialah mereka juga menggunakan bahasa Melayu yang bukan penggunaannya sebenar, iaitu mereka menggunakan bahasa Selangor ini dalam perbualan harian yang sebenarnya bukanlah contoh yang baik dalam mengukuhkan bahasa Melayu. Seterusnya, sebenarnya kita boleh katakan walaupun terdapat segolongan remaja yang memandang enteng terhadap bahasa Melayu, masih ada mereka yang tertarik dan berminat dan sering cuba untuk memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu di negara kita. Sebagai contoh, mereka menggunakan platform media sosial yang ada pada masa kini dengan cara yang baik, iaitu menunjukkan ekspresi kreatif seperti penulisan lagu ataupun menulis puisi dan juga mencipta video yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat. Seterusnya, kita boleh katakan remaja kini tetap memandang bahasa Melayu sebagai identiti ataupun simbolik rakyat Malaysia, walaupun mereka tidak menggunakannya dengan baik. Sebenarnya, sudut pandangan mereka ini boleh membuktikan bahawa mereka masih merasakan bahasa Melayu mempunyai kepentingan yang sangat kukuh di negara kita, iaitu bahasa Melayu sebenarnya menandakan jati diri negara kita dan juga warisan dan juga menunjukkan warisan negara, warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jadi begitulah. Jadi itulah pandangan profesor terhadap golongan remaja sekarang dalam menggunakan bahasa. Jadi sebagai seorang guru, apa yang cikgu lakukan untuk menarik minat dalam kalangan pelajar ni? Sebab apa yang saya lihat, mereka lebih terdedah kepada bahasa Inggeris dan media sosial. Ya, betul sekali. Cabaran utama pada masa kini ialah bagaimana untuk kita memastikan bahasa Melayu ni kekal relevan dalam mata dan hati generasi kini. Sejak saya mula mengajar lah, sekarang saya nampak terdapat perbezaan dalam segi mereka berkomunikasi. Hal ini kerana mereka semakin terdedah dengan penggunaan media sosial, permainan video dan juga bahan-bahan bahan-bahan yang terdapat dalam talian. Namun ini bukanlah satu halangan untuk kita memartabatkan atau mempromosikan lagi bahasa Melayu ini, tetapi ia merupakan satu peluang. Sebagai contoh, antara inisiatif yang saya lakukan adalah saya laksanakan projek penulisan blog, di mana saya minta pelajar-pelajar ni dia menghasilkan penulisan blog berkaitan dengan pengalaman harian mereka, hobi ataupun topik yang mereka minati. Jadi dalam masa yang sama, selain daripada mereka dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul, dalam masa yang sama kita dapat selitkan minat mereka lah, dan mereka berpeluang untuk mengekspresikan diri mereka ataupun pengalaman dalam bahasa Melayu. Saya ingat lagi seorang pelajar saya ni, dia sangat minat dalam bermain permainan video, contoh macam Mobile Legends. Jadi dia menulis dalam penulisan blog ni, dia menulis tentang apa strategi atau cara permainan tentang permainan video kegemarannya lah.
Jadi pada mulanya pelajar ni berasa kurang yakin untuk menulis, tetapi lama kelamaan dia mula minat dan juga dia bercita-cita untuk menjadi seorang penulis blog yang menulis tentang permainan video. Jadi bagi saya secara konklusinya, pendapat saya, jadi golongan muda ni nampak lagi lah bahasa Melayunya, sebab diorang boleh memperbagaikan bahasa Melayu dari segi apa-apa cara, seperti yang dikatakan penulisan blog dan menulis sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen kita yang seterusnya, kita berehat dulu seketika ya. Jadi, kita telah kembali kepada segmen terakhir kita sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini. Jadi, saya ingin bertanyakan pada Profesor, apakah harapan Profesor terhadap bahasa Melayu pada masa depan? Harapan saya terhadap bahasa Melayu pada masa depan adalah agar generasi muda lebih menghargai dan menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam kehidupan harian. Seterusnya, saya sangat berharap agar bahasa Melayu terus dijulang sebagai bahasa ilmu dan budaya. Harapan saya yang terakhir yang boleh dikatakan saya sangat ingin saya sangat menginginkan lebih banyak karya ilmiah dan sastera akan dihasilkan oleh golongan muda pada masa kini. Akhir kata kita perlulah bekerjasama dalam memperkasakan bahasa Melayu agar bahasa Melayu bukan sahaja terkenal di pentas nasional tetapi juga di peringkat antarabangsa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Profesor. Jadi, bagaimana pula pendapat Cikgu Liana sebagai seorang cikgu untuk generasi muda, nasihat pada mereka untuk menggunakan bahasa Melayu? Jadi sebagai seorang guru, nasihat saya kepada para pelajar ialah jangan sesekali takut untuk berbahasa Melayu, kerana kadang ni pelajar kebanyakannya takut untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Jadi saya nak tegaskan bahawa bahasa Melayu ini merupakan cerminan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi apa yang penting kepada para pelajar ialah supaya sentiasa meletakkan usaha yang tinggi dalam meningkatkan kemahiran berbahasa. Contohnya tak kisahlah dalam penulisan, pembacaan ataupun bercakap. Jadi perkara bahasa ni kita perlu praktikkanlah setiap hari. Jadi para pelajar perlu praktikkan pada setiap hari lah, sama seperti macam seorang atlet. Mereka perlu menjalankan latihan secara konsisten supaya mereka dapat menyertai acara sukan itu dengan lebih baik. Jadi sama juga seperti bahasa, perlukan latihan atau perlu dipraktikkan setiap hari. Okey, bagi saya di akhir kata, harapan saya dan nasihat juga buat anda-anda semua, semoga kita dapat menjulangkan lagi bahasa Melayu kita dan kita pertingkatkan lagi bahasa Melayu kita, semarakkan jiwa Melayu kita. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.